أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Nazir Masjid Kota Damansara bersama dengan ahli jawatan kuasa masjid. Seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, insya-Allah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmatnya, maka kita balas nikmat Allah antaranya dengan kita perbanyakkan menyebut kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuk tazkirah subuh kita pada pagi ini, kita akan bincangkan tentang 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi banyak, tapi sesuai dengan waktu kita, masa kita lebih kurang 45 minit dalam tazkirah subuh kita ini, maka kita pilih satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membincangkan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis yang saya nak petik pada pagi ini tentang 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada di dalam kitab Musnad Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada juga dalam kitab Sunan At-Tirmizi, ada juga dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, dan ada juga dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dan status hadisnya status Hasan Sahih. Hasan Sahih. Sahabat yang meriwayatkan hadis tentang 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 orang. Yang pertama namanya Abu Zar Al-Ghifari, ataupun nama lainnya ataupun nama sebenarnya Jundub bin Junadah. Dan seorang lagi sahabat yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang pertama sahabat yang meriwayatkan, apa nama dia tuan-tuan? Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bagi pengiktirafan kepada dia. Tidak ada seorang lelaki di bumi ini yang lebih jujur, lebih amanah daripada Abu Zar Al-Ghifari. Seorang lelaki yang cukup amanah, dan beliau sendiri katakan, aku adalah antara kelompok yang awal memeluk Islam. Abu Zar termasuk dalam kalangan as-sabiqunal awwalun, orang antara yang terawal memeluk Islam. Dan sahabat-sahabat yang memeluk Islam awal ini, Rasulullah memberi satu pengiktirafan terhadap keimanan mereka berbanding mereka ataupun dalam kalangan sahabat yang memeluk Islam kemudian. Sebab itu sahabat-sahabat yang awal sebagai contoh Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Zar Al-Ghifari, mereka ini ada manaqib ataupun kelebihan yang khusus yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keimanan mereka. Abu Zar Al-Ghifari, tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam bab periwayatan hadis, tidak banyak hadis yang datang daripada Abu Zar. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Nuzhatul Muttaqin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis yang diriwayatkan daripada jalur Abu Zar Al-Ghifari hanyalah mencecah 281 hadis sahaja direkodkan.
281 hadis. Bahkan kalau kita tengoklah sahabat-sahabat senior ni ataupun sahabat-sahabat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab meriwayatkan hadis tidak banyak sebenarnya, kan? Berbanding dengan sahabat-sahabat junior. Sahabat kanan ataupun sahabat senior sebagai contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis yang direkodkan daripada jalur Abu Bakar As-Siddiq hanyalah 65 hadis saja. Hadis yang direkodkan melalui jalur Sayyidina Umar hanya 312 hadis saja. Sebab tu jarang kita tengok, kan, hadis riwayat Abu Bakar, hadis riwayat Umar ada tapi tak banyak. Apa sebab? Sahabat ni ibarat jari kita, tidak sama panjang, tidak sama pendek, menunjukkan ada kelebihan masing-masing. Hadis riwayat daripada Uthman lagi tak banyak, hanya 72 hadis saja. Daripada jalur Sayyidina Ali hanyalah 332 hadis saja. Walaupun mereka ni, kalau Abu Bakar mertua Nabi, dapat dengan Rasulullah. Walaupun Umar mertua Nabi, walaupun Uthman menantu Nabi, walaupun Ali sepupu Nabi, menantu Nabi, tapi jalur hadis yang datang daripada mereka tak banyak. Apa sebab? Kelebihan antara sahabat ni tak sama berbanding dengan sahabat-sahabat junior yang lain. Contohnya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam lewat tahun yang ke-8 Hijrah dalam peristiwa perang Khaybar. Maknanya dia masuk Islam ni lebih kurang 3-4 tahun sebelum Rasulullah wafat je. Tapi hadis yang datang daripada jalur Abu Hurairah mencecah 5,374 hadis. Anak kepada Sayyidina Umar sendiri, kalau Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis sebanyak 312, anaknya Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis sebanyak 2,630 hadis. Kalau Uthman 72 hadis, tapi kalau Anas bin Malik meriwayatkan hadis sebanyak 2,286 hadis. Ali sepupu Nabi 332, tapi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam 2,210 hadis. Apa yang cuba nak sampaikan, nak menunjukkan kelebihan antara setiap sahabat ini tidak sama. Ada yang hebat ataupun menonjol dalam tokoh politik, ada yang jadi politician, 4 orang khalifah. Ada yang menonjol dalam bidang tafsir, Abdullah bin Abbas. Ada yang menonjol dalam bidang hadis, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibarat jari kita tidak sama panjang, tidak sama pendek. Begitu juga perawi yang pertama, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Walaupun dia ni termasuk daripada minas sabiqunal awwalun, orang yang awal memeluk Islam, tetapi hadis yang datang daripada jalur Abu Dzar Al-Ghifari hanyalah mencecah 281 hadis sahaja. Faham tuan-tuan? Ini perawi hadis yang pertama, hadis yang kita nak bacakan pada pagi ini tentang 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kita nak bacakan juga pada pagi ini datang juga daripada jalur sahabat yang kedua, namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal ni Rasulullah bagi pengiktirafan kepada dia, dia ni spesialis dalam bab muamalah. Dia pakar dalam bidang halal dan haram. Dalam bidang muamalah, spesialis dia Muaz bin Jabal. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bagi satu pengiktirafan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'lamu ummati bil halal wal haram Muaz bin Jabal." Manusia dalam kalangan umat aku yang pakar, yang alim, yang spesialis dalam bab halal dan haram, iaitu dalam bidang muamalat, inilah orangnya, iaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Faham tuan-tuan? Ini perawi hadis yang kedua yang meriwayatkan hadis yang kita nak baca ini. Muaz bin Jabal, Rasulullah pernah utuskan dia sebagai governor, sebagai menteri besar di satu tempat namanya Yaman. Satu hari bila Rasulullah nak hantar Muaz ke Yaman,
Muaz berada di atas unta, Rasulullah berdiri tegak. Rasulullah katakan, wahai Muaz, bila kamu pergi ke Yaman ni dan kamu pulang semula ke Madinah satu hari nanti, kamu sudah tidak bertemu lagi dengan diriku. Yang kamu akan lihat nanti adalah maqamku. Dan memang benar, bila Muaz pergi ke Jabal, dia pulang semula ke Madinah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ada satu doa yang Rasulullah bekalkan kepada Muaz bin Jabal sebelum dihantar Muaz ke Yaman. Doa ini menjadi satu sunnah kepada kita untuk membaca sebelum kita memberi salam ketika tahiyat akhir. Apa bunyi doa tersebut? Rasulullah pesan, wahai Muaz, bila kamu di Yaman nanti kamu sibuk, kamu akan menjadi MB, menteri besar, maka aku bekalkan kamu dengan satu doa ini. Apa doa itu berbunyi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang Rasulullah bekalkan khusus kepada Muaz. Apa maknanya? Allahumma a'inni, wahai Allah, bantukanlah diriku, ala dzikrika, agar sentiasa mengingatimu. Apa sebab? Muaz di Yaman dia sibuk dengan urusan rakyatnya, nak melawat tempatnya, mesyuaratnya. Dalam keadaan sibuk demikian, kamu setiap kali salat, di hujung tahiyat kamu sebelum beri salam, ucapkanlah doa dengan Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, wahai Allah, bantukanlah aku untuk sentiasa mengingatimu, wa syukrika, dan sentiasa bersyukur di atas nikmatmu, wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki sentiasa ibadatku kepada dirimu. Doa ini salah satu doa yang sunnah untuk kita bacakan sebelum memberi salam, selain doa kita minta perlindungan daripada 4 perkara. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarril masihid dajjal. Ini menjadi sunnah sebelum kita memberi salam. Dari sudut Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pula tuan-tuan, dia meninggal muda. Muaz bin Jabal ni meninggal dunia pada tahun 18 Hijrah ketika umurnya 34 tahun akibat penyakit taun Amwas. Dan Muaz bin Jabal dia meriwayatkan hadis dalam hidupnya melalui jalur dirinya sebanyak 157 hadis. 157 hadis. Tuan-tuan ingat tak nombor yang Ana bagi pada pagi ni? Kalau yang sempat catat, ni satu maklumat yang cukup baik, sudah diringkaskan oleh para alim ulama. Ana ulang sekali lagi, kalau kita nak catat, kalau kita nak cari sendiri payah ni. Kalau kita nak kira satu-satu Abu Hurairah berapa sekian, ulama dah kumpulan, dia dah kira, dia buat kesimpulan demikian. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar rekodnya meriwayatkan hadis tak banyak, hanyalah 65 hadis saja. Kalau Umar Al-Khattab 312. Kalau Uthman bin Affan 72 hadis. Kalau Ali bin Abi Talib 332 hadis. Abu Hurairah paling banyak 5,374 hadis. Yang kedua terbanyak Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar 2,630 hadis. Yang ketiga terbanyak meriwayatkan hadis Anas bin Malik 2,286 hadis. Yang keempat terbanyak meriwayatkan hadis iaitu Aisyah radhiyallahu anha 2,210 hadis. Manakala perawi hadis yang bernama Abu Zar Al-Ghifari meriwayatkan hadis 281 hadis, dan Muaz bin Jabal sebanyak 157 hadis. Kalau sesiapa tak sempat salin, ada rakaman dia, nanti kita rujuk insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hadis yang kita nak baca tentang 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada jalur 2 orang sahabat. Yang pertama Abu Zar Al-Ghifari, perawinya kita dah kenal sikit tadi. Yang kedua datang juga daripada jalur Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ana dah kenalkan sikit. Kenapa sebelum kita baca hadis kita perlu kenal kepada perawi? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta,
kamu akan dikumpulkan di padang mahsyar kelak bersama dengan orang yang kamu sayang di dunia ini. Kita sayang kepada Abu Zar, kita kasih kepada Muaz bin Jabal, insya-Allah kita akan bangkit di padang mahsyar, akan dikumpulkan bersama kluster Muaz bin Jabal, kluster Abu Zar Al-Ghifari. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Bunyi hadisnya tentang 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ni sebiji yang Rasulullah ucapkan kepada 2 orang ni, 2 orang sahabat ni. Sebiji apa yang kita dengar, inilah ucapan yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 wasiat yang pendek tapi maknanya yang mendalam. 3 wasiat yang pendek tapi kalau kita pegang confirm berjaya. Dunia akhirat kita akan berjaya bila pegang dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Orang berjaya ni siapa dia, ustaz? Orang yang lawan menentang Belanda kah? Tak, Belanda dah balik ke negara dia dah. Yang tinggal hanyalah durian Belanda saja. Orang berjaya ni siapa, ustaz? Orang yang berjaya menentang Jepun kah? Bukan, Jepun dah balik ke Jepun dah. Yang tinggal hanya selipar Jepun saja. Orang yang berjaya ni siapa dia? Orang yang boleh sematkan 3 wasiat penting ini dalam diri dia. Wasiat yang pertama berbunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah kamu takut kepada Allah di mana sekalipun kamu berada. Ini pesanan yang pertama. Pesan agar takut kepada Allah di mana sekalipun kita berada. Ada orang hanya takut kepada Allah di tempat-tempat tertentu. Betul tak? Hanya takut kepada Allah di mana ni? Bila dia duduk di Mekah. Takut kepada Allah bila dia berada sekitar Masjidul Haram. Bila pergi ke Mekah buat umrah, tak pernah miss datang solat berjamaah di masjid. Pulang daripada Masjidil Haram, haram tak nampak muka dia di masjid. Apa sebab? Takut kepada Allah hanya di tempat-tempat tertentu. Maka diingatkan dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertamanya kepada Muaz bin Jabal. Apa sebab? Kerana Muaz ini akan pergi ke Yaman sebagai gubernur. Diingatkan wasiat ini kepada Abu Zar. Apa sebab? Kerana Abu Zar pernah satu peristiwa dia meminta jawatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengarkan hadis tu kan? Rasulullah kata pada Abu Zar, "Ya Aba Dzarrin, innaha amanah." Jawatan yang kamu minta ini satu amanah. "Wa innaha khizyun wa nadamah." Kamu suatu hari nanti akan menyesal. Betul kamu jujur, tetapi kejujuran di dalam memikul amanah ini tidak cukup. Ia perlu kepada kebolehan. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baik pekerja yang kamu ingin lantik, mestilah yang pertama al-qawiyu, ada kelebihan, ada kemahiran, ada kepakaran. Al-amin, orang yang kejujurannya tinggi, amanahnya hebat. Abu Zar ada amanah, ada yang dinamakan kejujuran, tetapi dia tak ada kebolehan. Lalu bila dia minta jawatan dengan Nabi, Rasulullah ingatkan, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana sekalipun kamu berada. Tuan-tuan, ada orang takut kepada Allah bila dia berada di tempat keramaian. Bila tak ada mata memandang, bila hanya dia seorang-seorang sahaja, maka perasaan takutnya kepada Allah hilang. Maka diingatkan, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana sekalipun kamu berada. Pesan takut kepada Allah inilah yang menyebabkan berdiri khatib di atas mimbar hari Jumaat kemarin. Apa kata khatib? Ittaqullah, takutlah kamu semua kepada Allah. Kalaulah seorang ustaz itu ustaz yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan bacakan hadis-hadis palsu sehingga disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Kalaulah seorang suami itu suami yang takut kepada Allah,
maka dia tidak akan curang kepada istrinya di belakang pandangan istrinya tidak ada. Kalaulah seorang murid itu takut kepada Allah, pasti dia tidak akan meniru di dalam peperiksaan. Kalaulah seorang pemimpin itu pemimpin yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan menzalimi rakyatnya, memeras rakyatnya, membiarkan rakyatnya dalam kelaparan sedangkan dia berada dalam kekenyangan. Maka pesan takut inilah dididik oleh Allah Ta'ala melalui semua macam jenis ibadat yang difardukan. Semua jenis ibadat tujuan akhirnya agar kita takut kepada Allah. Salat subuh yang kita dirikan sebentar tadi, itulah dididik perasaan takut yang paling minimum. Berapa minit? 10 minit. 2 rakaat salat subuh, mula je takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita mengharamkan diri kita melakukan perkara yang sebelum ini halal, tapi bila angkat takbir takut kita nak melakukan perkara yang halal sebelum ini. Betul tak tuan-tuan? Allahu Akbar, takut kita nak bercakap. Allahu Akbar, takut kita nak berjalan. Angkat je takbir, nak pandang ke atas takut, nak toleh ke kanan kiri takut. Dididik perasaan takut yang paling minimum melalui ibadat solat. Takut yang lebih panjang Allah Ta'ala didik melalui ibadat puasa, 13 jam 45 minit. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa dia? Tattaqun. Difardukan ke atas diri kamu berpuasa. Apa tujuan dia? Tujuan akhir daripada ibadat puasa ini, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi takut kepada Allah. Paling kurang berapa lama? 13 jam 45 minit. Duduk seorang-seorang, takut kita nak makan, betul tak? Isteri masak sahur, suami pergi kerja, anak pergi sekolah, lapar dia pukul 10 pagi. Adakah dia akan makan? Tidak. Apa sebab? Dididik melalui ibadat puasa itu takut kepada Allah. Moga-moga dengan ditarbiyah sebulan Ramadan takut kepada Allah, ittaqillah haitsuma kunta. Keluar dia di bulan Ramadan nanti, dia akan takut kepada Allah di mana-mana sekalipun dia berada sepanjang masa dia hidup. Takut yang lebih lama dididik melalui ibadat haji. Berapa hari? 3 hari. Tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, tanggal 9 Zulhijjah hari wukuf, tanggal 10 Zulhijjah melontar di Jamrah. Takut kita nak sikat rambut, betul tak? Takut nak pakai perfume. Gigi, ada makanan lekat di gigi kita, takut kita nak mematahkan ranting-ranting di bumi Makkah tersebut. Apa sebab? Takut kena dam. Ini takut yang lebih panjang. Maka semua jenis ibadat Allah Ta'ala jadikan tujuan akhirnya takut kepada Allah, sehinggalah akhir sekali manusia itu ittaqillaha haitsuma kunta. Dia akan takut kepada Allah di mana sekalipun dia berada. Faham tak tuan-tuan? Ini wasiat yang perlu diingatkan kepada diri kita. Ada orang takut kepada Allah di tempat orang kenal dia saja. Keluar je dia daripada kota Damansara, nampak lain macam kan? Di kota Damansara ni dia jaga. Apa sebab? Orang kenal dia, ustaz. Orang kenal saya sini, ustaz, tak boleh kena jaga-jaga. Keluar je daripada sini, seluar pendek dia pakai. Orang tak kenal dah, pergi bercuti, seksi dia, bukan aurat dia. Apa sebab? Takut kepada Allah hanya di tempat-tempat tertentu.
Maka diingatkan pada pagi ini apa yang Rasulullah sampaikan kepada Muaz, apa yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Dhar, ini jugalah yang kita sambung yang disampaikan melalui wasiat baginda. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana sekalipun kamu berada. Dah, kita lanjutkan hadis. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat pendek tapi maknanya mendalam. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata hasanatan huha. Wasiat yang kedua, kata baginda, hendaklah kamu segera melakukan kebaikan bagi menebus dosa-dosa yang lepas. Ana yakin tuan-tuan, tak ada dalam kalangan kita yang tak pernah buat dosa. Betul tak? Banyak salah silap kita di masa yang lepas. Tetapi kita tidak boleh caci maki takdir. Tidak boleh caci maki masa yang lalu. Masa yang lalu tak mungkin kita dapat patah balik. Lalu bagaimana cara kita menebus kesilapan yang lepas? Wa atbi'is sayyi'ata hasanatan muhuha. Bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Apa sebab? Kerana kebaikan itu boleh menebus kesilapan yang lampau. Bahkan datuk kita, nenek kita sendiri pun pernah melakukan salah dan silap. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Sehingga terakam kisahnya di dalam Al-Quran dengan satu doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu-satunya doa yang pada doa tersebut tidak mengandung permintaan. Biasanya kalau kita berdoa, kita akan minta dengan Allah, betul tak? Tapi Nabi Adam malu dia nak minta kepada Allah bila dia melakukan kesalahan tadi. Imam membacakan dalam doa kunutnya, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, bagi hidayah kepadaku. Wa afina fi man afait. Ya Allah, bagi keafiatan kepadaku. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma atait. Ya Allah, bagi keberkatan kepada apa yang Engkau berikan. Tapi doa Nabi Adam satu permintaan pun tak ada dalam doanya. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya Kau tak bagi ampun kepada kami. Wa tarhamna, sekiranya Engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Biasanya kalau kita berdoa, Ya Allah, ampunkanlah kami. Ya Allah, bagi rahmat pada kami. Ya Allah, berilah sekian-sekian kepada kami. Tapi Nabi Adam dia malu nak minta. Dia katakan, Ya Allah, kalau tak ampun juga, Ya Allah, kalau tak bagi rahmat juga, aku rugi, Ya Allah. Apa sebab? Dia malu bila melakukan kesilapan. Maka bila dia melakukan kesilapan, ditebus dengan kebaikan yang banyak. Innal hasanata, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak itu, yudhibnas sayyi'at, dia akan meleburkan sayyi'at, dosa-dosa yang lepas. Tuan-tuan, bagaimana kita nak menebus dosa yang lepas? Cara meleburkan dosa yang lalu dengan kita perbanyakkan melakukan kesilapan, melakukan kebaikan setelah melakukan kesilapan tadi. Kebaikan apa Ustaz boleh kami buat? Datang ke masjid. Setiap kaki yang melangkah yang pertama akan menghapuskan dosa. Kaki melangkah yang kedua akan meninggikan darjat. Kebaikan apa yang kami boleh buat Ustaz? Sedekah, infak, wakaf. Kerana sedekah itu dia akan membakar yang dinamakan dengan kemarahan ataupun membakar yang dinamakan dengan musibah. Kebaikan apa yang boleh kami buat Ustaz? Salat sunat taubat. Kebaikan apa yang boleh kami lakukan Ustaz? Istighfar, taubat nasuha. Innal hasanat, kebaikan-kebaikan yang banyak itu, yuzhibnas sayyi'at,
akan meleburkan kesilapan. Sebagaimana kebaikan boleh dileburkan dengan riak dan dengki, begitu juga kesilapan boleh dileburkan dengan kebaikan yang kita buat. Ada dua amalan, Rasulullah kata amalan ini kama ta'kulun narul hatab, seperti api memakan kayu. Pahala yang kita kumpul boleh lebur dengan apa? Dengan dengki, yang kedua dengan riak. Begitu juga kesilapan yang lepas boleh lebur dengan apa? Dengan kebaikan yang kita buat. Faham tuan-tuan? Ana ulang sekali lagi perkataan ni. Ada pahala ni boleh jadi lebur dengan dua perkara. Pahala kita buat dah, solat kita buat dah, umrah haji kita buat dah, zakat kita bayar dah, tapi kemungkinan pahala yang kita dapat ni boleh jadi lebur. Apa sebab? Pelebur amalan kebaikan itu kerana riak, kerana dengki. Iyakum wal hasada, berhati-hati kamu dengan sikap hasad dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat, kerana penyakit hasad dengki itu dia boleh meleburkan hasanat, kebaikan-kebaikan yang kamu buat. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu. Kebaikan boleh dileburkan dengan kedengkian dan riak. Begitu juga kejahatan, dosa, salah, silap boleh dileburkan. Bagaimana cara menebusnya? Menebusnya dengan memperbanyakkan amal saleh. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله. Surah Ali Imran ayat 133. Salah satu ciri orang yang disebut sebagai ahli syurga. Ahli syurga ni bagaimana? Walladzina idza fa'alu fahishatan, bila dia buat fahisyah, perkara yang tidak baik, perkara keji, perkara dosa, au zalamu anfusahum, atau dia telah melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, bagaimana cara dia menebusnya? Zakarullah, dia akan kembali ingat kepada Allah. Fastaghfaru li zunubihim, kemudian dia tebus dosa-dosa yang lepas dengan perbanyakkan istighfar. Istighfar yang paling pendek, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang lebih panjang, astaghfirullahal azim. Panjang lagi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak-banyak hari tidak semulia hari Jumaat. Banyak-banyak Nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Banyak-banyak istighfar tidak semulia Sayyidul Istighfar. Istighfar ni banyak, ada induknya. Istighfar ni macam-macam, ada ketuanya. Ketua istighfar itulah dinamakan dengan Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ditebus kesilapan kita yang lepas, dileburkan dosa kita yang lalu. Caranya bagaimana? Wa atsbi'is sayyi'ata hasanatan, dengan segera melakukan kebaikan yang banyak, kerana kebaikan yang banyak itu akan meleburkan kesilapan yang lampau. Dapat tak tuan-tuan wasiat yang kedua? Wasiat yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana sekalipun bumi dipijak. Di mana sekalipun kita berada, takut pada Allah. La ilaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dipasakkan Allah Ta'ala tidak pernah mengantuk, Allah Ta'ala tidak pernah tidur.
keyakinan Allah tidak pernah mengantuk dan Allah Ta'ala tidak pernah tidur, itulah membangkitkan rasa takut kepada Allah. Apa sebab? Setiap saat kita dalam pemerhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha. Segera melakukan kebaikan yang banyak, kerana kebaikan yang banyak itu dia akan defrost, dia akan delete, dia akan remove dosa-dosa kita yang lampau. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi hablum minallah, takutlah kepada Allah, itu hablum minallah. Kalau yang kedua, segera melakukan kebaikan bagi menembus dosa, itu hablum binafsi, itu merupakan hubungan dengan diri sendiri. Maka syarat yang ketiga untuk seseorang itu berjaya, hablum minallah sudah, hubungan dengan diri sendiri sudah. Hubungan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kamu berakhlak sesama manusia dengan akhlak yang paling baik. Ini pesanan wasiat hablun minan nas. Berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang paling baik. Tak adalah orang yang paling baik akhlaknya melainkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak tuan-tuan? Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kata Allah bagi diri kamu itu wahai Muhammad memiliki akhlak yang the best. Hebatnya Nabi, salah satu daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh berlapang dada, berjiwa besar, boleh memaafkan lawan dan kawan. Ini hebat Rasulullah. Bukan sahaja boleh memaafkan kawan, tapi boleh memaafkan lawan. Bukan sahaja boleh memaafkan lawan, tapi boleh memaafkan kawan. Banyak tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah hidup baginda berakhlak baik sesama manusia. Rasulullah pernah memaafkan Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid inilah yang memimpin dalam berlakunya perang Uhud antara Rasulullah dengan golongan musyrikin. Tapi Rasulullah relax, dia maafkan Khalid bin Al-Walid kan. Patah gigi Rasulullah dalam perang Uhud. Pemimpin perang Uhud itu dalam kalangan musyrikin Khalid bin Al-Walid. Relax je dia maafkan. Rasulullah pernah maafkan Abu Sufyan, sedangkan Abu Sufyan itulah yang menjadi founder sehingga tercetusnya perang Badar, founder sehingga tercetusnya perang Uhud. Tapi dalam Fathu Makkah, relax je Rasulullah maafkan Abu Sufyan. Sahabat lain geram. 10,000 tentera Islam masuk ke bumi Makkah, lalu sahabat laungkan kalimah, hadza yaumul malhamah. Wahai Rasulullah, hari ini hari kita balas dendam pada Abu Sufyan. Tapi Rasulullah kata, bukan, ini bukan hari kita balas dendam. Hadza yaumul marhamah, tapi hari ini hari kita berkasih sayang. Ini luar biasa punya orang tuan-tuan. Ada peluang balas dendam, Rasulullah pilih jalan memaafkan. Sehingga kan kalau kita bacalah di dalam terawung sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hebatnya akhlak Rasulullah sesama manusia inilah yang menyebabkan anak-anak tokoh musuh Nabi, anak-anak kepada tokoh musuh Nabi, anak-anak musuh Nabi semuanya kalau kita baca di dalam sejarah, majoritinya akan peluk Islam. Contohnya anak Abu Jahal. Abu Jahal musuh nombor 1 Rasulullah, tapi anaknya Ikrimah peluk Islam. Apa sebab? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dia melihat Rasulullah ini berakhlak sesama manusia dengan akhlak the best. Anak Abu Jahal Ikrimah bila peluk Islam, sekalipun Rasulullah tidak pernah mengungkit tentang kejahatan ayahnya yang bernama Abu Jahal. Kalau di Madinah, kalau di Mekah, musuh Rasulullah nombor 1 Abu Jahal.
Kalau di Madinah, musuh Rasulullah nombor satu Abdullah bin Ubay, ketua munafik kan? Ketua munafik Abdullah bin Ubay. Tapi bila Abdullah bin Ubay meninggal dunia, yang urus jenazah Abdullah bin Ubay itu Rasulullah. Bahkan Rasulullah bagi jubah dia untuk dijadikan kain kapan kepada ketua munafik Abdullah bin Ubay. Sehingga kan anak kepada Abdullah bin Ubay yang tengok perkara tersebut, namanya Abdullah bin Ubay, anak Abdullah bin Ubay masuk Islam. Dia tengok orang ni hebat betul. Ayah aku yang fitnah isteri dia Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa hadithul ifki, tapi boleh dia urus jenazah orang fitnah isteri dia. Ini aku selut betul. Lalu kata Abdullah bin Ubay, anak Abdullah bin Ubay, aku nak peluk Islam. Apa sebab? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dia berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang paling baik. Itu kepada lawan. Bahkan Rasulullah dia steady je maafkan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang khianat kepada dia dan kepada Islam. Ini sejarah. Rasulullah pernah memaafkan seorang sahabat yang membocorkan rahsia perang dalam peristiwa Fathu Makkah. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Tuan-tuan pernah dengar kisah ni? Hatib bin Abi Balta'ah dia pernah bocorkan rahsia perang Rasulullah nak masuk bumi Mekah. Dia tulis surat kepada penduduk Mekah, bagi tahu Rasulullah nak datang pada hari sekian, jumlah tenteranya sekian, masuk dari arah sekian. Kamu wahai penduduk Mekah, kamu siap-siap dengan peralatan dengan sekian-sekian. Akhirnya surat yang nak disampaikan itu dipintas oleh Ali, oleh Miqdad, oleh Zubair atas arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia ada special branch dia. Special branch Rasulullah ni malaikat. Menyebabkan apa-apa yang buat tu orang nak khianat, malaikat terus sampaikan. Bila demikian, Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, biar aku pancung kepala Hatib ni. Hatib ni orang kita sahabat, bukan orang munafik, bukan orang musyrikin. Umar ni gerang dia, wahai Rasulullah, bagi arahan, komen, bagi arahan, do, aku akan buat. Umar ni dia GGK punya orang, grup gerak khas, Pascal, pasukan khas dia ni. Dia ni geng-geng depan, nak bawa kepala je kerja dia. Wahai Rasulullah, bagi arahannya, kepala Hatib aku bawa di depan kamu. Rasulullah katakan, relax wahai Umar, Hatib ni sahabat kita, dia pula join perang Badar, dan sahabat yang join perang Badar dia dapat pengiktirafan apa-apa kesilapan yang dia buat sudah diampunkan Allah pada waktu yang lepas, pada waktu yang akan datang. Steady je Rasulullah maafkan. Ini luar biasa. Sebab itu Rasulullah pesan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalau kamu berbuat baik kepada manusia dengan akhlak yang terpuji, pegang tiga perkara ni. Hablum minallah, takut kepada Allah di mana sekali kamu berada. Perbaiki diri kamu dengan sentiasa melakukan taubatan nasuha, tebus kesilapan yang lampau. Dan yang ketiga, hablum minan nas, dengan kamu berbuat baik kepada manusia dengan akhlak yang paling terpuji. InsyaAllah pegang sungguh-sungguh tiga wasiat ini, kita akan berjaya di dunia dan hari akhirat insyaAllah tuan-tuan. Hadis yang saya petik pada pagi ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada dalam Sunan At-Tirmizi, ada dalam Mustadrak Al-Hakim oleh Imam Al-Hakim, ada juga dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi, dan Imam Nawawi letakkan hadis tentang tiga wasiat baginda ini dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab hadis 40 pada hadis yang ke-18. Paling kurang tuan-tuan, kita pulang dari Masjid Kota Damansara, isteri kita tanya, bang, tazkirah subuh tadi tentang apa ya? Saya belajar tentang tiga wasiat Rasulullah. Apa dia tiga wasiat itu bang? Entahlah, abang pun lupa dah. Jangan demikian. Yang pertama, takut kepada Allah di mana bumi yang kita pijak sekalipun. Yang kedua, buat kebaikan yang banyak, apa sebab nak tebus dosa yang lepas. Yang ketiga, hendaklah kita berakhlak sesama manusia dengan akhlak the best, yang paling baik insya-Allah. Pegang sungguh-sungguh sampai mati tuan-tuan tiga wasiat ini,
insya-Allah kita akan berjaya. Banyak lagi wasiat Rasulullah, tapi pada kesempatan ini kita hanya bacakan 3 wasiat saja. Insya-Allah. Terima kasih di atas perhatian, ampun maaf di atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.